Sebab nak memahami kepada masyarakat tentang Islam yang perlu kita perjuangkan. Dan qiyamul lail perlu juga. Sebagaimana yang berlaku dalam perang Badar, yang mana dalam kitab fiqh sirah, Nabi SAW tidak tidur malam itu dengan qiyamul lailnya dan doa dan tadarruknya kepada Allah, sehingga Abu Bakar melihat situasi itu pelik. Ya Rasulullah, bukankah engkau telah terangkan pada kami seumpama engkau nampak kemenangan, sampai kenapa yang kau sampai ibadat sampai macam ni sekali? Ini orang panggil kekuatan daripada dalam untuk ditunjulkan kepada luar. Maka benda ni nak kena gabung. Jadi kita sekarang ni dalam perjuangan kita menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini, dia setiap orang dia ada pengkhususan dia. Dia setiap orang yang Allah SWT bagi gifted, dia ada maharah. Kan itu di dunia kita sekarang ni pengkhususan kita dalam membantu dalam bagai-bagai bidang. Maka masing-masing menjalankan bidang masing-masing itu dengan niat yang satu untuk menegakkan kalimah Allah. Saya teringat masa muktamar di Kelantan pada saya pergi dulu, Ustaz Hashim Jassin dia ada beritahu, takkan semua orang nak jadi striker. Habis siapa nak jadi goalkeeper? Habis kalau semua jadi goalkeeper, siapa nak jadi striker? Ball picker pun perlu ada juga. Nak ambil bola, katakan striker nak pergi ambil bola kalau terkeluar sana. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dalam pengajian, dalam ilmu, dalam ibadah, saya cukup tekan sungguh kerana ianya momentum kepada perjuangan. Ramai sekarang ini orang yang tak mau berjuang. Sebab apa? Satu, sebab pemahaman dia, iaitu ilmu dia. Kerana itu perjuangan sekarang ini dalam memantap beri pahaman kepada ilmu. Dan ilmu itu juga tidak berguna sekiranya tidak ada penghayatan kepada ilmu. Sebab penghayatan ilmu bila ada, maka dia akan membawa kepada perjuangan. Berbalik pada soalan berkenaan dengan bumi Palestin. Dalam kita membantu orang-orang Islam di Palestin, maka bukan dengan kita semangat saja bawa pedang rembo, naik kapal terbang, mana orang? Oh, mati katak tepi kapal terbang. Dia kena ada strategi. Bagaimana kita bantu orang sana? Pertama sekali, yang mana orang-orang yang di sana, bagaimana dia perlu buat? Mereka perlu berjuang. Itulah yang mereka lakukan sekarang ini. Dengan membaling batu, dengan berusaha, dengan jumpa. Sebab apa? Kuasa dah tak boleh dah. Maka akhirnya dengan perjuangan yang kita nak buat sampai sekarang ini, dan mudah-mudahan Allah SWT memberi kemenangan satu masa nanti. Kita pula yang di sini bagaimana? Sekiranya kita mampu menghantar, tak apa. Kita menghantar tentera contohnya. Sepatutnya Palestin yang dikeliling dia itu jadi jihad wajib bagi mereka. Tapi apa yang kita kesali, orang-orang Arab tidak hantar. Ini masalah dia orang. Masalah dia orang ni, kalangan Arab sekarang ni sudah rosak, dia pecahkan oleh orang Yahudi. Dengan sebab cintakan dunia dan benci mati. Macam disebut oleh Ustaz tadi. Kita kat Malaysia yang mampu kita buat apa dia? Ya sekarang ni kita sedang buat. Kita sampaikan bekalan makanan kepada mereka, sampaikan pemikiran-pemikiran, dan kita memburukkan Yahudi dan menceritakan keburukan Yahudi yang merosakkan orang Palestin supaya manusia semakin naik semakin. Tapi perjuangan perlukan masa. Kita tak boleh bila kita nak jadi selalu. Nah, maka perlukan pengorbanan, perlukan kepribadian yang perlu kita bentuk, dan jati diri yang perlu kita bentuk melalui ilmu-ilmu dan juga ibadah-ibadah yang kita buat. Bakal tak mustahil Malaysia juga Yahudi boleh hancurkan. Tapi ketika itu, kalau peluang yang Allah bagi sekarang ni kita tengah okey ni, kita tak mantapkan dengan ilmu dan tauhid. Kerana itu disebutkan ilmu tauhid, ilmu yang paling penting kalau orang tu nak berjuang. Saya tak yakin bila sampai peperangan nanti siapa dia yang berjuang, saya tak yakin, saya tak tahu saya. Sebab banyak orang ilmu tauhid dia tidak ada. Ilmu tauhid ni macam mana? Dia kenal Allah yang bersifat qudrah, di antaranya khususnya dalam bab sifatul ma'ani. Allah itu qudrah, Allah itu menguasa, penguasa. Kita semayang kita dalam ibadat, kenapa kita tak sampai-sampai maqam ihsan? Sebab kita tidak ada ilmu tauhid. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Kita bila semayang ni, Allah yang depan kita ni dia ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani maksudnya sifat yang ada erti, ada tujuan, ada kehendak. Nah, tujuan kehendak maknanya bila kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat-sifat yang mempunyai tujuan. Contohnya salah satu dia apa? Sama'. Kalau kita bagi kolom, kalau kat ngaji pondok ni dia bagi kolom, makna pada sifat bila kita sebut sama' iaitu pendengaran, dengar. Bila disandarkan sifat itu pada Allah, maka dia jadi pendengar.
Maka apakah tujuan sebagai seorang satu pendengar? Maka mendengari. Apakah yang dia dengar? Soalan saya, Allah ni dengar apa tuan-tuan? Dia dengar seluruhnya. Dalam hadis Nabi SAW, seekor semut yang berwarna hitam berjalan di tengah padang pasir di malam yang gelap gelita, tuan-tuan rahmati Allah. Allah masih dengar bunyi tapak kaki dia. Kita boleh sembah Tuhan yang sangat dengar apa yang dalam hati kita, gitu-gitu ya. Karena itu ada orang-orang yang bila dia orang tidak faham, maka ada dalam perjuangan-perjuangan yang mati. Sahabat-sahabat kerumun, ya Rasulullah ini mati syahid. Rasulullah kata sesungguhnya fa'annahu finnar, dia kat neraka. Sebab tidak ada ilmu penyuci pada hati dia, tasawuf. Karena ada golongan-golongan di zaman Nabi SAW, bila masuk majlis ilmu, bila dia keluar, dia tanya sahabat-sahabat, Nabi cerita apa tadi? Dia tak faham. Hati dia tak ikhlas dalam majlis ilmu. Jadi benda ni perlu digabungkan. Bagi kita membantu, contohnya orang-orang Palestin, kita bila ada ilmu, dengan doa, kunut nazilah. Ni satu lagi masalah, kita kunut nazilah kita ni pula ikut semangat, ikut isu. Ni masalah dah ditarbiyah ngasih dengan isu je. Jadi dia tak maintain. Benda ni nak kena maintain. Kunut nazilah. Kat Yaman tu tempat saya mengaji, kat Hadramaut tu, sebelum saya pergi Mesir mengaji 7 tahun kat Mesir, saya dekat Yaman tu tiap-tiap semayang waktu baca kunut nazilah. Kecuali maghrib dia, sebab masa dia pendek. Kita orang baca kunut nazilah. Menjadikan setiap waktu, setiap semayang. Ada orang kalau first time sampai sana, ni apa buat benda bid'ah? Dah, kita baca kunut nazilah. Saya tanya Syekh, kata, kat Malaysia kami tak baca tiap-tiap waktu, kami baca subuh je. Ni kunut nazilah, dia kata. Kenapa kita baca tak ada bala pun? Kau tak nampak kebala yang berlaku kepada Palestin? Kau tak nampak kebala yang berlaku kepada umat Islam sekarang ni yang semakin teruk? Kau tak nampak ke? Kita ni semangat-semangat, tapi time isu je, batu baca doa. Allah. Jadi macam mana? Betul ke kita ikhlas nak bantu puak-puak tu? Bagi maintain baca. Sekarang ni mereka dia seksa, dia teruk dan sebagainya. Paling kurang pun maintain seminggu tu sekali buat, minggu 2 kali buat. Jangan tunggu bunyi aja baru nak baca. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di pondok kami pun kami buat begitu juga. Kami akan buat begitu juga. Baru ni dah buat dah, berhenti sekejap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa minta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Nabi SAW buat dan sahabat-sahabat Nabi. Dan kemudiannya yang keduanya kita hantar bantuan. Sekarang ni kita hantar bantuan makanan, duit. Alhamdulillah. Korban pun kita hantar sampai satu bahagian 1,000 ke berapa. Saya pun tak ingat. Tapi orang tak kisah, orang hantar juga sebab nak bantu orang-orang Palestin. Itu yang kita mampu buat sekarang ni. Dan benda kena sabar kita buat. Dia benda ni kesan dia istiqamah. Kita kadang-kadang bila sakit, ustaz tolong bagi doa sikit ustaz. Ustaz pun bagi doa. Baru try 2-3 kali, ustaz tak baik lah. Maintain lah istiqamah. Buat 5-6 bulan ke. Kita ni macam buat benda macam kita rasa tok wali ke kita ni. Kita kadang bila doa, ustaz, dah banyak kali saya seminggu dah doa tak makbul pun. Engkau bukan tok wali. Engkau bukan bila doa Allah bagi selalu. Engkau maksiat banyak. Engkau dah buat maksiat banyak di atas muka bumi ni, tiba-tiba nak minta nak bagi Allah bagi selalu. Allah ni siapa? Balancing kau kan? Kena faham lah. Kerana tadarruk itu sangat penting. Munajat kepada Allah sangat penting dalam nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Gabungkan benda tu, jangan separate. Sehingga akhirnya orang pun pening tak tahu nak pilih mana satu. Ni tuan-tuan rahmati Allah. Maka gabungkan benda itu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan soalan, apa yang perlu kita buat sekarang, benda berlaku dan dia akan menang. Kita tak tahu bila masa dia. Sebab apa sekarang ni bala, ini bala di antaranya. Disebabkan apa? Disebabkan orang Islam yang tak mengamalkan Islam ni sepenuhnya pun satu sebab dia. Kita kena tengok dua sebab lah. Dia imma kalau Allah balakan kita ni, imma Allah kasih. In iza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah kasih kita, Allah uji kita. Satu. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, fa'ahlaknahum bidhunubin. Allah celakakan sebab dosa. Imma orang-orang yang di Palestin ataupun orang Malaysia, di mana-mana sekalipun, bila diuji Allah dengan berat macam ini, maka imma yang pertamanya kasih Allah pada mereka, pada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, ataupun yang keduanya sebab dosa-dosa mereka, maka Allah nak bersihkan, maka datang. Tapi benda ini Nabi SAW dah beritahu dah. Maka kitalah yang sekarang ini masing-masing buat. Dan sepatutnya kita war-warkan bersatu, yang mana nak memberitahu pada kita sekarang ni kecewa pada orang-orang Arab ni. Dia takut Yahudi paling. Itu pasal sekarang ni dia nak hancurkan Mekah.
Mekah sekarang ni dia nak habiskan makam Nabi, dia nak habiskan semua, dia nak nampakkan Mekah ni masuk dalam hadis Nabi. Nabi kata apa? Orang pergi Mekah akhir zaman, iaitu yang kaya pergi melancong. Nampak tak? Yang pertengahan pergi nak cari projek. Saya pernah tanya orang buat travel, bagus, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada yang buat travel. Tapi bila saya kata macam mana tahun ni, kata ramai orang tak dapat visa. Dia jawab apa? Tak apa Ustaz, kita kalau buat sekali haji, dia cover 5 tahun. Memang kau banyaknya duit. Batuk-batuk. Nampak tuan-tuan? Kita ni nak berniaga ni jangan melampau-lampau sangat. Jangan ambil benda tu peluang untuk berniaga pula. Dah. Dia akan sampai satu tahap gitu. Dia akan sampai orang alim pula pergi Mekah nak tunjuk dia banyak pengikut. Pergi ramai ikut. Syekh. Last sekali pula tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang pergi Mekah yang miskin nak minta sedekah. Dia boleh sanggup kumpul duit pergi Mekah sebab dia dapat triple lagi daripada duit tiket dia pergi, tuan-tuan rahmati Allah. Ni nak kata. Dah Yahudi sekarang ni tengah nak, dia cukup takut bila tengok orang ramai berkumpul kat Mekah. Dia tengok, ni kalau lawan kita ni mati dah. Itu pasal dia hancurkan Starbucks, dia naikkan makam Nabi, dia nak hancurkan supaya orang pergi, orang dah tak ingat Nabi lah. Sedangkan syarat dia pula Allah kata in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu betul-betul dakwa kamu kasih aku, maka ikut Muhammad. Baru aku boleh kasih kamu. Yuhibbukumullah. Baru aku boleh kasih kamu kalau ikut Muhammad. Jadi dia nak hapuskan pemikiran kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya kita begitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah jawapan saya. Maknanya benda tu kita dah buat, proses dah. Cuma mungkin keinginan tuan yang rasakan macam mana apa cerita, maka merasa risau macam mana, apakah perlu lagi kita buat. Kita buat apa yang kita buat sekarang ni. Sebab kita nak masuk sana dah banyak cubaan. Kita pergi ke sana dan usaha ke sana, dan banyak yang macam apa tu? Marmara apa benda tu? Pergi apa ni, dan banyak kena kan. Dalam salah seorang sahabat saya Jamal Pak Tongko, orang panggil dia Jamal Pak Tongko. Dia duduk dekat Kampung Delik tu. Jamal Pak Tongko. Abang Jamal orang panggil. Saya rapat dengan dia. Abang Jamal ni pergi sana, dia antaranya duduk dalam kapal tu lah. Jadi dia kata susah sungguh lah. Sebab kita bantuan daripada orang Islam lain tak ada. Orang Arab buat hal sendiri, Mesir buat hal sendiri masa tu. Itu yang nak cerita siapa tu? Husni Mubarak. Kan Syekh Syarawi, Syekh Mutawalli Syarawi, dia ni seorang syekh yang Masya Allah. Dia seorang syekh yang mengajar ahli tasawuf. Dia perjuangan dia dalam menyampaikan ilmu menyebabkan orang nak berjuang. Dia dah hujung-hujung nyawa dia tu jumpa presiden. Dia tepuk, dia kata wahai presiden, kalau terjemahkan lebih kurang macam inilah. Dia tepuk, dia kata wahai presiden, sekiranya kau orang yang adil, sekiranya kau orang yang bagus, yang jaga kami ni rakyat, kami bersama kamu. Sekiranya kamu ni menzalimi kamu menganiaya kami ke atas kamu. Maknanya menentang kamu. Maknanya dia mendoakan pada makbul doa Syekh Syarawi, tak lama hancur dah. Jatuh dah dia. Nampak? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cukup cantik Allah mengaturkan. Dan Allah mengajar kita organisasi yang mana diturunkan Jibril untuk menyampaikan wahyu, diturunkan Israel untuk mencabut nyawa, diturunkan Israfil untuk meniup sangkakala, diturunkan Mikael untuk malaikat dengan dia sudut wakal amtar atau rezeki hujan. Kemudiannya tuan-tuan yang dirahmati Allah, didatangkan malaikat-malaikat yang menjaga manusia. Allah nak ajar, bukan Allah tak boleh buat seorang. Tapi Allah nak ajar organisasi, masing-masing buat kerja, maka setiap masing-masing bila kuat, maka akan sampai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, supaya pemahaman kita jelas bahawa Islam itu seluruhnya di macam puzzle, di tempat-tempat dia akan nampak satu. Itu Islam. Bukan dicari-carikan. Itu tidak, tuan-tuan rahmati Allah. Sekarang ni banyak usaha-usaha ke arah itu. Macam Syiah yang sekarang ini, yang pelik-pelik sekarang ni. Dah sampai Syria jadi keadaan begitu. Tuan-tuan rahmati Allah, dan pahaman-pahaman fikrah yang masuk ke dalam Malaysia ni. Jadi orang pun pening mana satu nak ikut ni. Jadi kita terangkan yang terbaik daripada sudut ahli sunnah wal jamaah, bersandar kepada Al-Quran dan sunnah, dan cinta Allah, cinta Rasulullah SAW. Kita ni kadang bila cerita tentang Allah balakan sekian, Allah balakan sekian, Allah bala, kita ni kadang nampak Allah ni asyik murka je. Akhirnya tertutup, kita tak nampak kasih Allah. Sebenarnya Allah ni maha pengasih. Itulah kepala dia daripada segala-galanya. Allah SWT bila turunkan tsunami kepada orang-orang Indonesia, tujuan dia apa? Sebab Allah kasih orang itu. Kerana di sana sudah mula maksiat, sudah mula berkembang. Maka Allah datangkan tsunami. Kasih Allah. Walaupun di bawah itu adalah kemurkaan di atas dosa yang telah dilakukan. Tapi matlamat yang paling besar iaitu Allah tu maha pengasih.
Jadi bila kita nampak begitu, akan datang dalam hati kita kelembutan, perjuangan dan kelembutan. Yaitu yaitu berlemah lembut sesama mukmin dan bersifat keras kepada orang-orang yang menentang Islam. Saya ada pernah pergi ada satu kumpulan. Saya ajak anak-anak murid saya lembut. Ada cycle. Ada seorang tu kata, Ustaz, kita kena ajar dia orang ni keras sikit, Ustaz. Lembik macam ni nak berjuang macam mana? Kan lihat Quran kata kita sesama kita berlembut-lembut. Kau nak aku keras kau? Jadi kadang kita ni nak keras sama semua. Tak ada lembut masuk. Jadi beratlah macam ni. Orang tak faham. Jadi payah. Jadi kita sekarang ni, perjuangan kita sekarang ni dalam memantapkan pemahaman kita pada Allah, maka melalui jalan ilmu. Penghayatannya untuk ini adalah dengan ibadah, mengamalkan ilmu. Dan bila sampai waktu perjuangan, maka tinggalkan itu. Maka itulah yang menjadi momentum. Dan ketika itu kita berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang ni macam mana kita buat perjuangan, membantu perjuangan melalui FB. FB ni macam pisau, tuan-tuan. Puan-puan buat potong buah, selesai masalah. Tapi puan-puan buat cocok orang, habis. FB ni kalau duk chatting dalam tu buah masa, wah. Sebarkan dakwah, sebarkan pahaman, sebarkan. Saya tuan-tuan, email saya tak kering. Saya email saya selalu sampai ulama-ulama pelapis punya fikrah, dia masuk dalam ni. Setiap hari. Wah, baca. Itu satu perjuangan menggunakan IT yang ada. Kemudiannya tuan-tuan rahmati Allah, perjuangan melalui guru-guru sekolah memasukkan fikrah. Fikrah tauhid, fikrah perjuangan bahawa ilmu kita diamalkan siapakah Allah bila sampai satu masa nanti, masukkan. Itu boleh, semua majal itu boleh. Tuan-tuan rahmati Allah. Bila ada program-program dan sebagainya macam mana kita nak ni, boleh. So bila kita dah kuasai negara, contohnya orang-orang yang baik, orang-orang yang nak ke Islam kuasai negara, alhamdulillah. Maka kita rancang. Inilah perjuangan. Tuan-tuan rahmati Allah, dia banyak benda. Jadi kita masing-masing buat kerja, insya-Allah. Maka perlu digabungkan benda tu. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz. Itu bukan marah, nasihat. Ada persoalan lagi ke? Mungkin satu soalan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya kepada Ustaz Azli Syam. Dalam konteks pemerintahan, Ustaz, baru-baru ni kita tengok ada perubahan pemerintahan contohnya di Syria, di Tunisia dan juga Mesir. Daripada satu kerajaan yang kita kata sekular dan juga memerintah dengan zalim dan terpalit dengan berbagai permasalahan, kepada satu kerajaan yang kita lihat lebih baiklah. Jadi dalam konteks kita di Malaysia ni, adakah termasuk dalam tuntutan hijrah dalam Islam untuk kita berusaha ke arah merubah kepada satu pemerintahan yang lebih baik? Mohon penjelasan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna rahal islami dairah faduru ma'al islam. Ala innal umara wal kitaba sayaftariqan fakunu ma'al kitaba. Ala inna fikum umara'un ya'maluna li anfusihim wa la ya'maluna li anfusikum. In ata'tumuhum adallukum wa in tunkiruhum qatalukum. Faqalu madza nasna' ya Rasulullah? Qala kunu ka ashabi Isa nushiru bil manashiri wa hummilu 'alal khashabi mautatun 'ala ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyati. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Tabrani. Terima kasih pada soalan tadi itu daripada saudara siapa nama ni? Zul. Soalan dia, adakah dikira hijrah kalau kita tukar kerajaan? Ni nak dekat pelan raya dah ni. Nak tukar tak tukar? Kan? Jadi saya nak jawab dengan hadis yang saya baca tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ketahuilah bahawasanya putaran Islam itu sentiasa berputar. Islam ni kadang-kadang dia ada ke atas. Dia hebat, dia gemilang. Dia jadi tamadun, dia hebat. Dia empire, dia kuat.
Kerajaan Islam pernah berkuasa, menguasai hampir 34 dunia. Dan faduru ala innahal islami dairah faduru ma'al Islam, maka berputarlah kamu bersama-sama dengan Islam. Artinya ketika Islam kuat, kamu duduk bersama Islam, pertahankan Islam, tolong bantu Islam. Bila Islam berada di bawah, bila Islam ditekan, Islam tidak berkuasa, Islam diancam, maka kamu tetap dengan Islam, kamu ikut pusingan Islam. Jangan kamu ikut pada orang yang kuat, ikut mood. Kalau tengok orang ni kuat, aku suka pada orang ni, aku sokong. Aku tak nak cakap banyak, sebab kalau aku cakap banyak nanti aku kena tangkap. Aku cakap banyak nanti aku puyuk nasi aku terbakar. Ada contoh dia. Kosong dan sebagainya. Bila tengok Islam kuat, dia pergi kat Islam. Bila Islam lemah, dia lari pada Islam, dia pergi dekat orang yang kuat. Maka orang macam ni orang yang dia tidak ada pendirian. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis dia, Nabi kata, la takum imma'atan in ahsanan nas ahsantu wa in asa'u asa'tu walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas ahsantu wa in asa'u antajtaniba isa'atahum atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah kata, jangan kamu jadi seperti mana lalang, seperti mana orang yang tidak ada tetap pendirian. Bila mana manusia itu baik, maka kamu ikut jadi baik. Bila manusia itu jahat, maka kamu ikut jadi jahat. Akan tetapi wattinu anfusakum, tetapkan diri kamu. Bila mana manusia itu baik, maka kamu jadi baik. Baik kamu bukan kerana manusia, akan tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana manusia itu jahat, maka kamu jauhi kejahatan mereka. Dan Nabi SAW sambung lagi hadis tu, Nabi kata, ni bab kerajaan. Nabi kata, ala innal umara wal kitab sayaftariqan. Ketahuilah bahawa umara, pemerintah-pemerintah, kata Nabi, wal kitab, dan juga kitab Al-Quran, sayaftariqan, akan berpisah. Pemerintah dia akan buat cara dia tinggalkan ajaran Quran di sebelah. Ala inna fikum umara'un ya'maluna li anfusihim wa la ya'maluna li anfusikum. Ketahuilah di antara kamu nanti akan ada pemerintah-pemerintah yang mana mereka bekerja, berkhidmat untuk diri mereka, tetapi mereka tidak menunaikan khidmat untuk kamu. Mereka buat kerja untuk kepentingan diri mereka. Dapat jawatan, besar rumah. Dapat jawatan, kereta besar. Dapat jawatan, bini besar, anak besar. Besar belaka. Tanah tambah, duit akaun tambah. Patutnya jadi pemimpin, jadi khadam kepada rakyat. Rumah pun tak berubah. Itulah rumah kampung punya tu. Itu baru nama pemimpin. Ini bila naik jadi pemimpin, baru jadi YB sepenggal baru. Tengok duit dah berjuta. Buat rumah 3-4 juta. Baru sepenggal. Jadi kamu akan bertemu, kata Nabi SAW, akan pemimpin-pemimpin, bila mana dia dapat jawatan pemimpin, dia berkhidmat untuk diri dia, bukan berkhidmat untuk kamu, kata Nabi. Satu, dia tinggalkan Quran dalam pemerintahan dia. Dia tak rujuk Quran bila ada masalah. Kalau dah tak selesai masalah, baru rujuk pada ulama. Macam mana nak settle masalah. Kalau boleh settle dengan cara dia, dia buat settle cara dia. Ulama dia pinggirkan. Tapi yang kedua, kata Nabi, ialah masalah dia apa? Dia buat kerja tu, dia kaut untung untuk dia dan kroni-kroni dia. Anak beranak dia kaya raya. Dapat saham tu, saham ni, jadi pengarah tu, jadi pengarah ni. Wal-iyazubillah. Lalu Nabi kata, in ata'tumuhum adallukum. Kalau kamu taat pemerintah macam ni, mereka akan menyesatkan kamu, kata Nabi. Wa in tunkiruhum qatalukum. Kalau kamu engkar, kamu akan bantah mereka, kamu akan diperangi, dibunuh, ditangkap dan sebagainya. Sebab tu Nabi SAW menyebut berkaitan dengan persoalan jihad lagi. Saya sambung tadi sedikit persoalan jihad. Tadi diulas sedikit oleh Ustaz Fadil tadi. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Sayyidi Syuhada Hamzah ibn Abi Talib. Penghulu syuhada ialah Hamzah bin Abi Talib. Dan kata Nabi, warajulun qama ila amirin jairin fa'amarahu bil ma'ruf wa nahahu 'an munkar. Dan yang dikira orang yang mati syahid ialah mana-mana orang yang berdiri di hadapan pemerintah yang zalim. Dia buat zalim. Zalim ni yang paling besar sekali zalim ialah zalim dalam meninggalkan ajaran kitab Allah Subhanahu taala.
dia tinggalkan Tuhan dalam urusan dia. Pemerintah yang zalim ialah dia tak jadikan pemerintah dia ikut ajaran Quran. Maknanya dia syirik dengan Allah SWT. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah zalim yang paling besar. Jadi syirik apabila kita menyatakan perlembagaan kita sama macam perlembagaan Quran, paling kurang, ataupun perlembagaan kita lebih besar daripada perlembagaan Quran, ini syirik yang paling zalim. Wal-a'yadzubillah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT sekalian, mana-mana pemimpin yang zalim, lalu seorang lelaki bangun di hadapan pemimpin, kata Nabi, lalu dia menyuruh pemimpin tersebut untuk melakukan kebaikan dan mencegah pemimpin itu daripada melakukan kemungkaran, lalu dia mati, maka mati dia dikira sebagai mati syuhada, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi hadis tadi. Nabi SAW bila Nabi kata macam tu, akan ada pemimpin yang mereka itu dapat jawatan untuk habuan mereka, tapi mereka tak tunaikan tanggungjawab kepada rakyat. Maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, Ma'za nasna, apa yang perlu kami buat kalau kami bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang macam ni? Ni nak hijrah ni, hijrah. Lalu Nabi kata, kunu ka ashabi Isa. Jadilah kamu seperti sahabat-sahabat Nabi Isa, pengikut-pengikut Nabi Isa. Hak Nabi Isa ni perjuangan dia berhadapan dengan pemerintah Bani Israel di zaman dia. Sebab itu di antara perjuangan-perjuangan para nabi, kalau kita tengok, ramai para nabi ini berdepan dengan pemerintah-pemerintah. Nabi Musa berdepan dengan Firaun contohnya. Nabi Ibrahim berdepan dengan Namrud, berdebat, berhujah, berlawan, sediakan bala tentera. Nabi Isa dengan bala tentera dia berlawan dengan pemimpin-pemimpin zalim di kalangan Bani Israel. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan dalam Quran, kalau kamu nak berjuang, kamu kena jadi perjuangan seperti mana Nabi Isa alaihissalam. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, seperti mana Isa anak Maryam menyatakan kepada al-hawariyin, golongan hawariyun, penyokong-penyokong dia, pengikut-pengikut dia. Man ansari ilallah, siapa yang nak bantu aku mempertahankan, menegakkan agama Allah Ta'ala. Allah sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis dia. Kalau ketika kamu berdepan dengan pemerintah yang zalim ini, pemerintah yang meninggalkan Quran, yang mereka itu bekerja untuk diri mereka, mereka tidak menunaikan khidmat untuk kamu, kata Nabi. Kalau kamu ikut mereka, mereka akan sesatkan kamu. Kalau kamu bantah mereka, kamu akan diperangi, kamu akan dikenakan tindakan dan sebagainya. Maka di kala itu kata Nabi, jadilah kamu seperti pengikut-pengikut Nabi Isa yang menyatakan bai'ah kesetiaannya untuk berjuang bersama dengan Nabi Isa. Nusyiru bil manashiri, mereka digergaji berdiri mereka kerana mempertahankan kebenaran. Gergaji dengan kata ulama, digaji daripada atas kepala sampai ke bawah, habis dibelah dua. Mereka digergaji kerana mempertahankan agama. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itu saya sebut tadi, bahawa syarat kita untuk masuk ke dalam syurga di antara yang jihad di jalan Allah SWT. Dan tafsiran jihad ini kita kena perluaskan, bahawa jihad ini bukan sahaja jihad mengangkat senjata, tetapi jihad untuk menegakkan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Berhadapan dengan pemerintah yang zalim itu adalah juga dianggap sebagai jihad, kerana mati yang dianggap sebagai mati syahid, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita senyap, makna kita berdosa. Kalau kita tak bercakap, mana kita dosa. Paling tidak kita kena buat, sama ada serah memorandum, bercakap dalam parlimen, berdemonstrasi, perhimpunan aman ke haram ke, terpulanglah. Itu hak prosedur manusia. Tapi dari sudut Islam, itu di antara usaha kita untuk mendaulatkan agama. Kita kena bercakap, kita kena terus terang. Apa sahaja usaha yang boleh kita buat. Mengebom berani mati ke, untuk agama, dengan sasaran-sasaran yang dibenarkanlah. Jangan sasar orang awam. Bom bah pelancong. Hak pelancong mati, tentera hidup lagi. Tentera yang dapat latihan ketenteraan tu hidup lagi, sehat lagi. Dia punya camp dia tak ada masalah. Yang mati orang awam, kanak-kanak, wanita, ni tak boleh. Kita kena sasarkan. Nak bom, kena sasaran bom. Macam pembom berani mati di Israel. Buat kat tengah, dekat sempadan, pom, tentera mati. Itu baru betul. Ini bunuh orang awam tak betul. Nabi SAW sendiri larang. Robohkan kuil, biara-biara, tempat-tempat ibadat orang, perempuan-perempuan, patahkan pokok tak boleh dan sebagainya. Tapi hari ini kalau bom dengan pokok-pokok patah, itu
dimaafkan. Sebab apa? Sebab ada senjata zaman ni, tak boleh buat apa. Bukan kita sasarkan pokok, dah. Ni saja-saja nak tebang pokok, saja nak bom kat pokok, biar pokok mati. Itu salah. Kita nak matikan hak tentera-tentera musuh. Tuan-tuan rahmati Allah SWT sekalian, bila dalam bab ini Nabi kata kamu kena jadi seperti mana sahabat-sahabat Nabi Isa dalam pertahankan agama kebenaran berhadapan dengan pemerintah yang zalim. Dan mereka itu mati digergaji, bukan sahaja sekadar itu, wa humilu 'alal khashabi. Humilu 'alal khashabi ni ada pendapat yang mengatakan mereka disula. Ada pendapat yang mengatakan mereka disalib, di tiang-tiang salib, dibunuh, digantung di dahan dan pokok. Bagai-bagai pendapat di kalangan ulama. Baik. Tapi mereka mati dalam pertahankan Islam. Mereka mati berdepan dengan pemerintah yang zalim. Ubah. Mautatun ala ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyati. Mati kerana mentaati Allah lebih baik daripada hidup dalam keadaan maksiat terhadap Allah Subhanahu taala. Artinya, kalau kita tak buat apa-apa, tidak melakukan perubahan, untuk menegakkan keadilan, maka di ketika itu kita mati dalam keadaan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yazubillah. Sedangkan kita lihat kemungkaran depan mata. Tahu dah? Saya bercakap lama dah. Saya pernah cakap di surau dan masjid. SB datang rumah saya. Sebab saya cakap undang-undang jenayah syariah yang ada di Malaysia ni haram kita menyebut undang-undang jenayah syariah. Sebab undang-undang itu jelas dimaktubkan bahawa dia bertentangan dengan apa yang disebut dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. SB datang rumah sebab orang mengadu, tak puas hati. Macam mana kita nak katakan undang-undang jenayah syariah bila mana murtad boleh dimohon? Hari ini dalam negara kita, murtad, orang nak murtad dia boleh mohon, buat isi borang. Saya kenal Ketua Hakim Mahkamah Syariah Negeri Johor, Datuk Ali Ahmad. Ya, orang tanya pada dia, Datuk, betul ke dalam ini mana saya baca ni, nikmat jenayah syariah negeri Johor, mana-mana orang yang nak masuk Islam, maka hendaklah dia mengisi borang permohonan, diajukan kepada Jabatan Agama. Setelah itu, permohonan itu akan diajukan kepada Mahkamah Syariah. Setelah diluluskan oleh Mahkamah Syariah, maka sahlah dia sebagai seorang Islam. Itu kita sokonglah, mohon nak masuk Islam. Mana-mana orang Islam yang nak keluar daripada Islam, maka hendaklah dia juga mengisi borang. Nampak? Buat permohonan kepada Jabatan Agama, kemudian diajukan kepada Mahkamah Syariah. Selepas disahkan oleh Mahkamah Syariah, maka sahlah dia telah murtad, keluar daripada Islam. Maknanya tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran murtad ni boleh mohon, tak ada. Yang ada murtad, kalau murtad bunuh. Tiba-tiba nikmat jenayah syariah kita membenarkan orang mohon murtad. Sebab tu tak peliklah bila Datuk Harusani kata ada 200,000 permohonan murtad file. Mohon, boleh je mohon jadi murtad. Bukti kita digemparkan dalam negara kita 2 atau 3 tahun yang lepas. Bila seorang perempuan yang bernama Fatimah, dia seorang Cina, agama Kristian, masuk Islam, tapi sejak masuk Islam tak pernah beramal dengan Islam. Semayang tak, puasa tak. Lagi yang lain lah, tutup aurat tak, apa semua. Lalu dia mohon daripada Jabatan Agama, Jabatan Agama Pulau Pinang, supaya kes dia tu dibawa. Dia mohon ke mahkamah supaya kesnya tu diisytiharkan dia murtad. Dia tak lagi Islam dah. Mohon pengesahan. Yang pelik bin ajab tuan-tuan, yang jadi peguam bela dia peguam syar'i. Orang Islam, peguam syar'i jadi peguam bela untuk pertahanan orang murtad, sokong orang murtad. Saya duk gaul kepala ni, caca merbahnya kita. Zaman kita ni, undang-undang kita ni. Ya. Macam mana peguam syar'i? Patutnya kamu nak jadi peguam syar'i, yang kamu bela ialah kes-kes yang melibatkan apa? Kes-kes yang melibatkan penghinaan kepada Islam, barulah jadi kamu jadi peguam bela untuk membela Islam. Ini jadi peguam bela untuk orang murtad. Tak ada dalam sejarah. Dia fikir dia dapat apa? Dapat cari makan je, dapat cash, dapat income. Seperti mana yang Ustaz sebut tadi. Buat travel, dapat cover 5 tahun punya haji. Sekali buat travel. Itu dia punya matlamat dia. Jadi peguam bela untuk apa? Untuk cari makannya. Wal-iyazubillah. Akhirnya tuan-tuan, kes ni, Fatimah ni diisytiharkan murtad, sah. Dia telah keluar daripada Islam oleh Mahkamah Syariah Pulau Pinang. Ini bukti bahawa nikmat jenayah syariah kebanyakan dalam negara kita ialah bukan nikmat jenayah syariah. Saya sebut dalam masjid dan surau. Akhirnya tak tahan, SB datang. Ustaz, kalau kuliah tu slow-slow sikit Ustaz. Saya kata saya dah slow lah tu, kalau tak slow lagi teruk. Saya kata
kewajipan saya sebagai orang yang diberi ilmu, saya kata kita sampaikan. Idza su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bil jami minan nar. Siapa-siapa yang ditanya minta untuk penjelasan satu ilmu, tiba-tiba dia sukut, dia senyap, dia tak sampaikan, maka dikekang dengan kekangan api neraka. Saya kata tugas saya dah selesai. Tuan-tuan, perempuan nak dengar tak dengar, nak terima tak terima, itu hak tuan-tuan dan perempuan. Tak? Lepas ni nak gam tak gam, Wallahualam. Gam gajah ke gam apa, silakan, tak ada. Yang penting kita kena sampaikan. Sebab benda ni al-haq. Al-haq. Idza sakata al-alim wa yajhalu jahil fa aina famata yatabayyanul haq. Bila mana orang yang alim itu senyap, orang yang tahu senyap, tak nak bercakap sebab nak jaga dia punya kepentingan. Dan orang yang jahil terus jahil, maka bila masa akan apa? Akan terpancar, akan terdedahnya kebenaran. Sebab tu mana yang tahu kena sampailah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi berkaitan dengan menukar ataupun merubah kerajaan, sama ada di Malaysia dan mana-mana negara, bila mana kerajaan tu zalim, wajib diubah. Saya rasa tak nak ulah lah, panjang lagi lah. Ada pula pendapat ada apa ni, mengubah kerajaan walaupun melalui pilihan raya adalah haram. Itu ada satu pendapat kan, keluar dekat apa, dekat akhbar dan sebagainya. Pening kita nak jawab kan. Yang cakap tu bukan ustaz, kata doktor lagi kan. Haram mengubah kerajaan, dianggap sebagai apa, penentang kerajaan, burah, penderhaka pula dah macam pula. Kalau gitu tak payah pilihan raya lah, kekal kuasa tiap-tiap tahun ganti anak beranak ya. Tak, lepas bapak mati anak, lepas anak cucu. Tu lah. Baik, tak payah pilihan raya. Bila ada pilihan raya, tujuan untuk pilih kerajaan. Maknanya kena pilih lah. Kita ada ubah hak kita bagi rakyat untuk pilih. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT sekalian, itu ulasan saya. Sepaham aja lah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni saya nak tanya tuan-tuan, boleh tahan lagi ke ni? Boleh? Boleh? Muslimat belakang boleh tahan lagi? Ni lepas ni Ustaz Fadil setengah jam lagi ni. Lepas tu Ustaz Ali Syam setengah jam lagi. Lepas tu saya penutup setengah jam lagi. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tuan-tuan masih lagi boleh, kita round ketiga untuk kita selesaikan kita punya perbicaraan pada hari ini. Setahun sekali je. Setahun sekali. Tuan-tuan dah makan tadi kan? Alhamdulillah. Kalau tak habis makan lagi, makanan ada kan. Kalau mana yang lebih di belakang sana, insya-Allah. Jadi saya terus kepada pusingan yang ketiga. Ya, Ustaz Fadil pun tak sabar nak jawab soalan ni. Kan. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, ya Ustaz. Hadis Nabi riwayat Tabrani mengatakan bahawa afdalul muhajirin mahanallahu anhu. Iaitu orang-orang sebaik-baik orang yang berhijrah ialah dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dapat uraikan kalau sebaik-baik hadis ni, sebaik-baik orang berhijrah ini ialah orang-orang yang meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Afdalul muhajirin man hajara ma nahallahu ta'ala anhu. Ya. Okey. Kalau salah Ustaz betulkan lah. Tak ada, sebab saya tak pernah dengar kan. Yang saya dengar tu al-muhajiru man hajara ma nahallahu. Allah Ta'ala alam. Tapi ala kulli hal, dia sebut dalam hadis itu yang mana orang yang berhijrah itu, orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Dia sebenarnya dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ni dalam bab masa saya ambil pengkhususan fatwa di Mesir, selepas saja pengajian di Mesir tu, saya ambil pengkhususan fatwa tu, satu ilmu saya dapat kat situ. Nabi SAW, dia bila menjawab pertanyaan, dia lihat kepada ashkhas, dia lihat kepada amakin, ahwal antaranya. Kerana itu ada beberapa orang sahabat yang datang, yang tanya berkenaan dengan ibadah yang paling aula, maka Nabi kata semayang pada waktu dia. Ada pula yang datang pada Nabi SAW, bila tanya benda yang sama, dia kata jihad di jalan Allah. Sebab Nabi SAW, dia tengok orang ni orang ni dia jenis jihad semangat. Tapi yang lain tak pandang, mak bapak tak jaga.
Jadi Nabi SAW kata, jaga mak bapak. Ada tu ketika semayang pada awal waktunya. Maknanya Nabi tengok kepada asyikas, kepada ahwal. Ketika tu contohnya tidak ada seruan jihad contohnya, tengok pada ahwal dan keadaan, maka Nabi SAW sebut begitu. Jadi bila kita setengah hadis Nabi ni, kalau betul dengan lafaz iaitu afdal, iaitu sebaik-baik orang yang berhijrah, iaitu berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang betul. Sebab apa? Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan sebaik-baik umat tu, dia kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintah untuk buat baik dan halang orang buat mungkar. Maka bila kita halang buat mungkar, dikaitkan pula Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Oh, garang tu. Allah Subhanahu kata, adakah kamu perintah orang buat baik? Suruh orang buat baik, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, dan kau lupa diri kamu, wa antum tatluna al-kitab, dan kau sedangkan kau baca kitab. Jadi di sini bila disebut meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah, min babil aula, bagi orang-orang yang memerintah orang melakukan kebaikan, menghalang mereka daripada kemungkaran, dia itu lebih-lebih lagi meninggalkan kemungkaran. Maka bila kita lihat dalam bab nak tinggal benda larang ni, setengah ulama menafsirkan sebab nak tinggalkan maksiat ini lebih susah daripada nak melakukan ibadah.